Baik, perkembangan dari negeri di bawah bayu. Liputan internet 4G di kawasan berpenduduk di Sabah, termasuk kawasan pedalaman, kini mencapai 83.9%. Laporannya terus bersama Jovenia Jim Lajim di studio Kota Kinabalu. Silakan. Ya, baik Azam. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 sehingga akhir tahun 2022 memberi fokus kepada pemantapan infrastruktur digital sebagai persediaan untuk beralih kepada teknologi 5G. Ia bertujuan membantu rakyat Sabah menikmati akses kepada perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan menjelaskan antara yang diberi tumpuan ialah pembinaan tapak-tapak baharu menaik taraf stesen pemancar sedia ada kepada teknologi 4G serta menyediakan capaian gentian optik di seluruh premis. Tambahnya, kementerian juga dalam perancangan untuk memasang kemudahan internet teknologi satelit VSAT di 300 lokasi tahun depan sebagai tambahan 55 lokasi tahun ini. Setakat ini, perkhidmatan visa telah dipasang di 24 lokasi. Beliau menyatakan demikian ketika menjawab pertanyaan adun pintasan Fairuz Rendan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri di Kota Kinabalu. Setakat 31 Oktober lepas, liputan 4G di seluruh negeri termasuk pedalaman menghampiri 84%. Fenomena air laut pasang besar. Sekurang-kurangnya 2 buah rumah mengalami kerosakan manakala 2 jambatan runtuh dalam kejadian di Sungai Sibuga, Kampung Tinusa 2, Sandakan malam tadi. Menurut staf muda APM Sandakan Hafizuddin Amid, pemantauan akan dilakukan dari semasa ke semasa di kawasan perkampungan atas air antaranya Kampung Tinusa 2, Simsim, Kampung Air dan Kampung Bokara. Saya kepada warga sekitar, penduduk sekitar sisi pantai. Yang pertama, sentiasa berwaspada dengan keadaan air pasang surut yang majoritinya berlaku pada tengah malam. Kita juga menggalakkan itulah ibu bapa lah membuat pemantauan yang lebih kerap kepada kanak-kanak mereka sebab kami mendapati tadi ada di kalangan kanak-kanak masih lagi bermandi di kawasan air pasang. Fenomena air laut pasang besar dengan ketinggian mencecah 2.8 meter dijangka berterusan sehingga esok sebelum turun ke paras 2.6 meter pada Khamis. Statistik Kajian Metodologi Penetapan Pendapatan Garis Kemiskinan PGK bagi negeri Sabah merekodkan hampir 90,000 penduduk Sabah dikategorikan sebagai miskin. Kajian dijalankan Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Jabatan Perangkaan, Kementerian Kesihatan dan beberapa agensi berkaitan bermula Mac 2019 hingga Jun tahun lalu. Daripada jumlah itu, 41,490 orang adalah miskin tegar, 24,864 orang miskin dan 20,412 orang terkeluar. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim menyatakan demikian ketika menjawab soalan adun kedamaian Datuk Iwan Benedict mengenai metodologi terkini yang digunakan kerajaan untuk menentukan PGK. Menurut Datuk Jahid, hasil kajian metodologi penetapan PGK yang dijalankan juga telah ditambah baik melibatkan 3 aspek. Antaranya konsep penetapan PGK makanan diperkemas daripada minimum kepada optimum minimum iaitu dengan mengambil kira peningkatan kualiti bakul makanan berdasarkan Piramid Makanan 2020 dan Kumpulan Makanan Panduan Diet Malaysia 2020. Bagi PGK bukan makanan pula, keperluan kumpulan isi rumah berpendapatan 20% terendah B20 yang dikenal pasti telah ditambah dari 106 kepada 146 item. Kekeruhan air Sungai Padas yang tinggi semasa musim hujan antara punca gangguan masalah bekalan air bersih di kawasan Dun Lumadan Beaufort dan sekitarnya. Gangguan air keruh di kawasan ini biasanya berlaku dalam tempoh 3 kali sebulan. Sementara itu, bagi mengatasi masalah bekalan air semasa musim kemarau pula, satu bendung sementara dibina di Sungai Padas, berdekatan muka Sauk bagi meningkatkan paras sungai untuk memudahkan air disalurkan ke loji rawatan. Jabatan Air Negeri Sabah akan melaksanakan kajian dan reka bantuk bagi menaik taraf muka Sauk di kedua-dua loji. Kajian ini melibatkan pembinaan sebuah fasiliti pemantapan
di muka sauk bagi mengawal kekeruan air dan juga membina sebuah kolam tekungan air ORS of River Storage dalam tempoh RMK 12. Walau bagaimanapun ini amat tertakluk kepada keadaan peruntukan kerajaan. Datuk Limus menjawab soalan adun Lumadan Ruslan Muharram mengenai masalah bekalan air di kawasan Lumadan semasa persidangan Dun Sabah kali ke-16 di Kota Kinabalu. Penduduk kawasan Dun Lumadan dan sekitarnya ketika ini menerima bekalan air terawat menerusi loji rawatan air Beaufort 1 dan 2 yang mempunyai kapasiti 60 juta liter sehari daripada sumber air Sungai Padas. 15 filem tempatan mula ditayangkan semalam di GSC One Borneo, Kota Kinabalu sempena Festival Filem Malaysia ke-31 FFM 31 yang bakal berlangsung 10 Disember ini. Tayangan percuma selama 4 hari ini antara inisiatif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS Sabah memartabatkan industri filem tempatan. Menurut Ketua Unit Kreatif FINAS Cawangan Sabah, Drusella Bringit Anak Rijeng, 15 filem ini merupakan sebahagian daripada 43 filem yang dicalonkan sempena FFM ke-31 program ini tujuannya diadakan untuk mewawarkan kepada orang ramai yang kita mengadakan free screening ya, tayangan secara percuma kepada publik, kepada pelajar ya, supaya mereka boleh menonton filem ini secara percuma, di mana filem yang akan ditayangkan adalah sebanyak 43 buah filem yang akan dicalonkan untuk anugerah Festival Filem Malaysia yang akan diadakan pada 10 Disember lah. Bercakap kepada RTM katanya, sepanjang tayangan percuma ini FINAS turut menguatkuasakan SOP, antaranya hanya 90 penonton dalam satu masa. Penonton perlu mempunyai vaksin yang lengkap, manakala bagi kanak-kanak perlu diiringi ibu bapa. Saya rasa macam best lah. Bila datang sini lepas tu dapat free. Rasa yang kalau macam ada student lain yang tiada duit kan, mau tengok wayang, mau rasa macam mana wayang tu. So benda ni boleh bagi diorang kegembiraan lah gitu. Terkejut jugalah sebab sebelum ni tak pernah lagi lah dapat offer macam ni. So hari ni betul lah. Bagus jugalah sebab macam orang student sini boleh IRIS sini boleh datang sini IRIS extension sebab benda ni kan free. So nak mau benda free. FFM ke-31 menyaksikan 55 filem tempatan dalam pelbagai bahasa bersaing menggondol anugerah khas juri selain berentap dalam 27 kategori yang ditandingkan. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Ikuti pelbagai perkembangan semasa menerusi berita wilayah. Dengan itu, kembali kepada Azam di Angkasa Puri. Silakan.